Alright, hai, salam sejahtera. Ini adalah saya nak komen pasal market semasa, kenapa Euro USD dan juga mungkin GBP USD ataupun AUD USD ataupun NZD USD, apa USD semua kan, tak turun-turun kan. USD kat belakang lah. Kan USD kat depan juga mungkin tak naik-naik kan. So, jadi sekarang ni kalau kita mengikut analisa, sebenarnya kita dah memerhatikan analisa tu secara keseluruhan berdasarkan risk reward ratio, berdasarkan mapping dan sebagainya. Dan ini antara, mungkin saya nak bagi case study pada Euro USD case study pada Euro USD. Okay, sekarang ni, kalau perhatikan SOP sebelum ni kita kenyang gila pasal kita main MMA era, tapi kenapakah benda ni boleh break dan sebagainya? Kan macam mana cara kita nak buat? Kita tengok sini. Kalau kita buat analisis mapping, satu benda yang kita kena jelas ialah market memang sebenarnya uptrend. Itu nombor satu, kena terima hakikat. Kan, sebab walau macam mana pun, market memang uptrend. Kan, itu kena terima hakikat dulu. Kan. Jadi, satu sudut lah, kalau kita perhatikan, kenapa saya cakap macam tu, kalau kita tengok pada monthly pun, market memang uptrend. Sebab, kita tak boleh cakap dia downtrend pun, pasal dia memang uptrend. CTU tu. Kan, BB pula buka macam ni. Kan, jadi dia turun untuk entry, dia terus naik. Jadi benda tu kena terima dulu, basic dia kat situ. Okay. Lepas tu satu lagi lah, satu sudut dari segi ratio kita, memang kita nak buy dekat atas ni suspend, pasalnya risk kita tinggi, pasal berada pada resistance, betul kan? Jadi, ini pada saya lah, pandangan saya satu sudut lah. Kalau kita tengok pada weekly dan juga kita nampak dia makin break dan BB ni juga makin ni. Saya masih positif sebenarnya dia naik ni adalah menaik untuk turun. Tetapi takutnya kita tak tahan such extension lah. Contoh daily buka CPZ apa tu satu pula kan. Ni antara hint dia ada strength Tapi adakah dia mesti terus? Tapi tak mesti terus, tapi dia ada strength. Dia ada strength kat situ. You kena faham dia ada strength kat situ. Lepas tu yang kedua lah, you tengok pada H4. H4 juga masih lagi buy, di mana stocks semua lingkar ke atas tu agak lama. Saya punya pandangan saya lah, dia mungkin akan naik, tetapi pada masa sama juga dia boleh jatuh dengan teruk. Kan? Pasalnya ialah dia terlalu ekstensif pada H4 dan juga daily dan juga pada zone weekly. Nampak semua stocks tu dalam keadaan yang berada dekat atas tu. Perhati. Jadi saya punya hemat ialah sebenarnya dia memang dah zone sell. Cuma normal, saya ulang balik, normal, market akan tak ikut kita kadang-kadang. You kena terima hakikat, kadang-kadang market ikut kita dan market tak ikut kita. Yang penting lah bila market tak ikut kita, apa kita nak buat? Sebagai contoh, adakah kita cut loss? Kan itu PVM juga. Kan adakah kita sebenarnya ialah sell lagi kan? Jadi maksud saya lah, saya mengaku saya ada satu account yang saya sell dan float. Kan semalam saya masuk 0.01, 10 sen. Semalam $2, 90 sen float kan? Hari ni $11, $12. So sebabnya dia naik kan? Tapi saya tak masuk lagi kerana saya melihat ialah kalau dia dah break kat sini, saya ada risiko floating kepada resistance seterusnya. Resistance seterusnya dekat mana? Balik kepada basic support resistance OC dekat mana dia. Kan you boleh tengok ialah dia berada di sini. So jadi kat sini adalah tempat yang next lah kalau saya nak sell. Jadi saya takkan sell terus kat sini jadi itu yang saya berpendapat lah. Jadi maksudnya lah you kena ready. Kalau you tak cut loss, you kena ready kat situ. Kalau you nak mula sell kat situ. Ataupun mungkin dia jatuh balik, you takut, you biarkan sell you. Tapi jangan ada position yang terlampau banyak. Pada saya ialah dia ni dah bila-bila masih nak ready untuk terjun dan memang ekonomi agak menarik pasal Joe Biden ambil alih ni dan easing untuk monetary fiscal berlaku. Jadi dia memang melemahkan USD. Saya juga melihat keadaan vaksin yang sedang nak diberi kepada orang ramai. Dan Malaysia pula saya nampak nak ada cadangan nak apply vaksin secara percuma ni sebagainya. Saya pun pendapat ekonomi akan bagus sebenarnya. Dan USD akan menguat. Tetapi buat menguat sementara lah. Long term dia akan lemah. Kerana saya masih percaya ialah isu defisit kewangan dia dan isu dari segi hutang dia berdasarkan cetak pada tahun 1971 Presiden Nixon ni kan. So, jadi pada saya ialah saya dapati ini adalah yang berlaku. Jadi it's normal. Cuma you kena faham macam mana cara dia daripada arah hala tuju yang you lihat. Kan yang you lihat dari segi konsep tertentu. Kan you boleh lihat kat sini. Kan daripada sini, contohnya daripada sini, price ni berapa pip dia nak pergi? Lebih kurang 220 pip. Adakah you boleh bear 220 pip? Kan dengan you punya position. Pada saya masuk 10 sen. Dekat sini baru je masuk sebenarnya. Sebab saya terlalu banyak sell, tutup daripada 2-3 minggu lepas lagi sebenarnya. Jadi saya tak malas dah. Malas pasal dia tak ada turun. Saya malas lah. Ya, jadi saya baru masuk juga semalam dan semalam saya float dan saya biarkan dulu sebab saya decide lah dekat situ adalah tempat saya untuk sell lah. Untuk sell balik. Tapi kalau you kata you tak sell, you tutup, you kill, lepas tu you nak sell balik kat atas tu boleh. Tapi mungkin you terkilan, dia jatuh terus. Sebab ini anytime sebenarnya dia jatuh ni. Anytime pada saya. Anytime dia jatuh.
Kecuali you nak ukur Fibo, coach. Boleh tak kita ukur Fibo untuk tahu kat mana dia jatuh? Boleh. You ambil base yang dia lompat ni. Kan base yang dia lompat daripada daily dekat mana base dia. You ambil. Okay, you ambil. Ini you kena ingat semasa kenaikan tu berada, dia panggil TRX symmetrical. TRX symmetrical ni kalau you lihat dari segi konteks ni, you boleh pandang daripada sini. Ini adalah TRX symmetrical. Okay, ini adalah TRX symmetrical. So, you memang kena terima ikat. Symmetrical ni jangan main-main lah. Sebab dia bukan saja double bottom, tapi diperkuatkan dengan archer, bow. Kan dia boleh ada tali, tarik dia 2 tali. Ini symmetrical ni jangan main-main. TRX symmetrical ni. Kan TRX ada 6 jenis, salah satunya ialah symmetrical. So jadi dalam kes ni dia meloncat dengan lebih tinggi, tapi pada saat juga saya positif sedang menunggu hin-hin untuk lakukan dagangan dan juga jualan yang sesuai lah. Pada saya masih lagi dalam keadaan relax dan bertenang. Kalau kita tarik Fibo tadi, saya akan ambil untuk pengetahuan you. Ini komen market lah. Kan sebab mungkin ramai juga yang sangkut ataupun mungkin juga tengah profit buy. Semalam ada kata, coach, aku tak peduli, aku tengah profit buy. Okey, bagus kan. Okay, kita letak kat sini. Mana pergi saya punya Fibo pula, tak keluar. Okey. Saya delete dulu. Okey, saya masukkan Fibo. Okey. Okey, saya letak kat sini. Yang mana yang base dia jump, saya cari low. Nak buat macam mana? Low yang dia lah kat sini. Bukannya kat situ. So, jadi satu ialah break. Satu ialah dia break yang ni. Satu ialah dia break yang mama ni. Mana yang break mama ni? Mama ni. Kita ambil situ. So, maksudnya mana nak pergi? Ialah area cari. Buka weekly lah, sana nampak kan? Cari. Dekat mana? Iaitu area TRX 1 dekat mana? TRX 1 betul-betul ngam-ngam dekat garis yang merah saya tulis tu. Jadi itulah tempatnya kalau kita nak tengok tu. Itulah tempat dia. Okay. So, apa saya masukkan? Point saya daripada cerita ni lah, memahami sebenarnya, sekiranya you trading dengan cara, dia kadang-kadang market dia panggil, dalam kes ni lah, dia condition dia panggil lah overbought yang extensive. Dia ada extension overbought. Ini normal sebenarnya dalam market. Kadang-kadang dia akan ada macam ni. Kalau you lama, saya dah masuk 14 tahun, saya jumpa banyak kali juga benda ni. Tetapi tak adalah dia macam wajib. Kan? Wajib kena ada. Tak ada. Dia macam 3-4 bulan dia ada sekali. Macam tu. Itu pengalaman saya lah kan. Tapi daripada satu sudut lagi, like saya nak you faham, itu adalah tempat yang mungkin you boleh ambil. Tapi coach, adakah kita patut buy sekarang? You boleh ambil buy, tapi buy dah berisiko. Itu saya punya pandangan. Ada semalam yang komen dekat YouTube saya, dia kata, coach, saya buy pasal USD index, saya nampak terus melemah. Saya pula nampak sebaliknya, risiko yang itu dia boleh menguat. Okay, jumpa lagi. Please komen, juga like dan juga subscribe video ni untuk kita communicate dan saya faham video ni you boleh belajar apa dan macam mana cara dia. Dan pada sama juga ialah tolong bagi tahu saya mungkin video-video tertentu yang nak saya terangkan. InsyaAllah saya akan terangkan pada you. Dan please juga share video ni pada kawan-kawan lain. Jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum.